Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, surat 222, riwayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud ala nabina wa alaihim afdalus salatu wassalam, ya Daud بشر المذنبين وأنذر الصديقين فقال يا ربي وكيف أنذر الصديقين وأبشر المذنبين فقال بشر المذنبين أنه لا يتعاظمني ذنب إلا غفرت وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإني لا أضع عدلي وحسابي على أحد إلا هلك يا داود كتبت الرحمة على نفسي وقضيت المغفرة لمن استغفرني أغفر الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها ولا يكبر ذلك علي ولا يتعاظمني فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقنطوا من رحمتي فإنها وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي وخزائن السماوات والأرض بيدي والخير كله بيدي ولم أخلق شيئا مما خلقت لحاجة كانت مني إليه ولكن لتعلم قدرتي وليعلم الناظرون في حكم تدبيري وصنعي يا داود اسمع مني والحق أقول من لقيني من عبادي وهو يخاف عذابي لم أعذبه بناري يا داود اسمع مني والحق أقول من لقيني من عبادي وهو مستحي من معاصيه أنسيت حفظته ذنبه ولم أسأله عنه يا داود اسمع مني والحق أقول لو أن عبدا من عبادي عمل حشو الدنيا ذنوبا وهو مصر عليها ثم ندم واستغفرني مرة واحدة وعلمت من قلبه أنه لا يريد أن يرجع إليها أبدا ألقيتها عنه أسرع من هبوط الطائر من السماء إلى الأرض فقال يا داود إلهي لك الحمد من أجل ذلك لا ينبغي لمن يعرفك أن يقطع رجاءه عنك. Wahai Daud, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa bahawa aku boleh memaafkan, dan ingatkan para ahli siddiqin supaya berhati-hati. Berkata Nabi Daud, wahai Tuhanku, bagaimana aku mengingatkan para ahli siddiqin dan aku menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa bahawa tiada suatu dosa terhadapku yang dipandang besar oleh pelakunya, melainkan aku akan mengampuninya. Dan ingatkan para ahli siddiqin agar mereka jangan ujub, iaitu bangga dengan amalan-amalan mereka, kerana sesungguhnya bila aku letakkan keadilanku dan perhisabanku ke atas seseorang, nescaya dia akan binasa. Wahai Daud, aku telah tentukan sifat rahmah ke atas diriku dan aku putuskan akan mengampunkan siapa sahaja yang memohon pengampunan kepadaku. Akulah yang mengampunkan dosa-dosa semua sekali, yang kecilnya dan yang besarnya, dan itu tidak terkira besar padaku dan tidak menjadi suatu perkara yang sukar buatku. Maka kerana itu jangan sampai kamu melemparkan diri kamu kepada kebinasaan.
dan jangan juga sampai kamu putus asa dari rahmatku, sebab rahmatku itu meliputi segala sesuatu, dan rahmatku juga mendahului kemurkaanku, dan semua perbendaharaan langit dan bumi di tanganku, dan semua kebaikan juga di tanganku, dan aku tiada mencipta apapun dari semua yang sudah aku ciptakan, bukan kerana sesuatu keperluan yang aku memerlukan kepadanya, akan tetapi aku menciptakan semua itu supaya dikenal dan diketahui kekuasaanku, dan supaya diketahui oleh sesiapa yang melihatnya tentang pentadbiranku dan penciptaanku. Wahai Daud, berikanlah telinga kepadaku dan aku berkata yang benar. Siapa yang menemuiku dari para hambaku sedang dia benar-benar takut siksaku, nescaya aku tidak akan menyiksanya dengan api nerakaku. Wahai Daud, berikanlah telingamu kepadaku dan aku berkata yang benar. Siapa yang menemuiku dari para hambaku sedang dia malu dari maksiat-maksiat yang dilakukannya, nescaya aku akan melupakan para pencatat tulisannya dari semua dosa-dosa itu, dan aku tidak akan menanyakan lagi. Wahai Daud, berikanlah telingamu kepadaku dan aku berkata yang benar. Sekiranya seorang hamba daripada hambaku membuat berbagai-bagai dosa sepenuh dunia secara terus-menerus, kemudian dia menyesal dan segera memohon keampunan kepadaku sekali sahaja, dan aku mengetahui apa yang di dalam hatinya, bahawa dia tidak akan kembali lagi kepada melakukan dosa-dosa itu sama sekali, nescaya aku akan hapuskan daripadanya semua dosa-dosa itu lebih cepat daripada terbangnya seekor burung dari kemuncak yang tinggi bila dia menuju ke bumi. Kini Nabi Daud alaihissalam pun berkata, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian kerana semua ini. Tiada wajarlah bagi siapa yang sudah mengenalimu lalu dia akan putus harapannya daripadamu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah berqiyam selama 13 malam, dan kita hari ini dah berpuasa selama 12 hari, dan hari ini masuk ke hari ke-13. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan semangat kita, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kekuatan kita untuk berterusan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterusan untuk menunjukkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berterusan untuk berlumba-lumba untuk meraih daripada pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, ibadah sunnah di bulan Ramadan diganjarkan dengan pahala fardu, dan kata para ulama, satu pahala fardu equivalent sama nilainya seperti 70 ibadah sunat. Dan di bulan Ramadan, satu ibadat fardu dilipat kali gandakan kepada 70 kali ibadat, 70 kali pahala fardu. Satu ibadat fardu yang dilakukan diganjarkan, dilipat kali gandakan kepada 70 kali lipat pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang ingin meraih daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dan pada waktu yang sama, kita juga perlu berhati-hati, jangan sampai kita menodai kemuliaan Ramadan dengan sengaja melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, kerana seperti yang kita tahu, seperti mana di bulan-bulan yang mulia dilipat kali gandakan pahala, begitu juga kelalaian dan kezaliman dan maksiat yang dilakukan pada bulan yang mulia juga dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, di penghujung ataupun riwayat yang terakhir daripada kitab ini, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan tentang satu riwayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa dan ingatkan para ahli siddiqin supaya berhati-hati.
Ya, ini kemudian Nabi Daud mengatakan bagaimana nak mengingatkan orang yang ahli siddiqin, orang yang dah taat, orang yang dah bersungguh-sungguh dalam ketaatan, orang yang dah menggunakan keseluruhan masanya itu sebaik mungkin dalam melakukan ketaatan. Dan kenapa nak sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa? Diorang berdosa sepatutnya dapat ancaman, amaran, bukan mendapat berita gembira. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa, yakni jangan mereka putus harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mereka rasa dosa mereka itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mereka bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat maha pengampun. Kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat maha pengampun? Innahu laghaffarun liman tab, kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat maha pengampunnya Allah bagi mereka-mereka yang bertaubat, bagi mereka-mereka yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat, bagi mereka-mereka yang tak pernah berputus asa untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman taba wa amana wa amila salihan, beriman dan beramal salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma ihtada, dan kemudian mengikuti jalan hidayah, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ada syarat-syaratnya dan ada cara-caranya yang telah ditunjukkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam kita, bukan imam masjid BBU dulu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan dalam syairnya, falamma qasa qalbi, apabila hati aku menjadi keras, wadaqat madhahibi, dan jalan-jalan aku menjadi sempit, yakni kerana dosa, ja'altur raja minni li'afuika sullama, aku menjadikan jalan keluar bagi dosa-dosa dan kesempitan itu adalah harapan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dosa dia banyak. Siapa cakap? Imam Syafi'i. Ja'altur raja minni li'afuika sullama ta'azamani dhanbun falamma qarantuhu. Imam Syafi'i merasakan bahawa dosa dia sangat banyak, tapi dia kata falamma qarantuhu, akan tetapi apabila aku membandingkan dosa aku dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'afwika rabbika na'afuka azama, aku mendapati bahawa pengampunan kamu lebih agung, lebih besar daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Ajib, yakni hakadha as-salihin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita tak boleh nak bayangkan dia mengatakan dosa dia besar. Kita pun tak tahu apa yang dia fikir, apa yang dia rasa, sehingga dia mengatakan bahawa dia mempunyai dosa-dosa besar. Daripada kecil, umur 7 tahun dah hafal Al-Quran, dan umur 10 tahun dah hafal kitab hadis, yang mungkin tak kurang hadis dalam kitab Muwatta Imam Malik tu daripada mungkin 1000 atau 2000 hadis. Umur 15 tahun gurunya dah mengizinkan dia untuk mengeluarkan fatwa. Beliau menyebutkan daripada umur 16 tahun beliau tak pernah makan sampai kenyang. Setiap malam membahagikan malamnya kepada 3 bahagian. Satu malam untuk menulis ilmu, satu bahagian untuk beribadah, satu bahagian lagi untuk tidur. Walaupun kebanyakan masa dia tak tidur di waktu malam, tapi dia ada bagi masa untuk tidur, 1/3 daripada malam. Orang bagi dia hadiah, amir, pemimpin salah satu negara ataupun negeri Islam telah memberikan dia harta yang banyak, kurang lebih 80,000 dirham ataupun 100,000 dirham. Kemudian dia tidak masuk ke kota Makkah atau tak balik ke rumah, melainkan setelah dia mensedekahkan keseluruhan apa yang dia dapat kepada orang-orang yang memerlukan. Yakni tak ada cinta dunia dalam hati, apatah lagi nak ambil hak orang, nak ambil harta daripada orang lain tanpa
tanpa hak ataupun melakukan kezaliman kepada sesiapa dan sebagainya. Seorang yang sampai sekarang ini ilmunya, namanya masih disebutkan, ilmunya masih dimanfaatkan, maksudnya gaji dia berterusan dapat, passive income dia daripada tahun 2004 Hijrah sampai sekarang ni 1444 Hijrah, dah 1240 tahun berterusan. Each and every second pahala dia masuk. Yang ni dia ada pahala masuk dalam akaun dia. Each and every second darjatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan disebutkan bahawa dia khatam di dalam salat 60 kali. Satu kali di waktu siang, satu kali di waktu malam. Kita kalau dapat istiqamah setiap hari nak baca satu hari satu muka surat dalam sembahyang, ataupun satu kali, katalah kita baca Yasin dalam solat duha di waktu pagi, baca Yasin di witir sekali di waktu malam. Kalau kita dapat istiqamah itu sahaja pun, subhanallah, kita dah rasa macam ada salih, ni dah alhamdulillah, darjat aku dah naik dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita buat sekejap, ba'din fi syughul, ada sibuk sikit, khalas, tinggal. Family datang kat rumah buka puasa dan sebagainya, khalas, berterabur kita punya tertib. Buka puasanya, amalan lepas maghribnya, isyaknya, tarawihnya pun kadang-kadang dipendekkan dan sebagainya, masih istiqamah. Yang ini tak ada. Akan tetapi la ilaha illallah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dengan istiqamahnya beliau, dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dan pada waktu itu mungkin tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada benda-benda yang nak melalaikan dia dan sebagainya. Masih lagi beliau mengatakan bahawa ta'azamani dzambun, aku rasa dosa aku ni dah terlampau besar, dah terlampau banyak. Wahakadha. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa kana afuka a'zama, maka harapan aku terhadap pengampunan Allah itu lebih besar, ataupun pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Naam. Dan kalau kita nak bezakan dosa kita dengan dosa Imam Syafi'i, subhanallah, zaman sekarang kita nak kezaliman yang kita lakukan dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan lidah kita, hatta di bulan Ramadan kadang-kadang susah nak jaga. Kita niat untuk nak jaga, tapi kadang-kadang terlepas kat sana, terlepas kat sini. Tapi mereka sentiasa merasakan dosa mereka besar. Kita kadang-kadang kita rasa, oh macam aku ni Masya Allah, tahun ni ibadah dah kita tengok ibadah kita, kita tak tengok dosa kita. Kita tertipu kadang-kadang dengan zahir ibadah. Tapi mereka, walaupun ibadah mereka banyak, tapi mereka tak tertipu dengan ibadah mereka. Bahkan mereka sentiasa merasakan kekurangan dan merasakan dosa mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, jadi sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berdosa bahawa tiada suatu dosa pun terhadapku yang dipandang besar oleh pelakunya, melainkan aku akan mengampuninya. Naam, satu orang dah bunuh 99 orang, nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi jumpa satu orang syekh, satu orang alim. Lepas tu syekh tu kata, kau dah bunuh 99, kau rasa Allah nak ampunkan dosa kau? Dan tak ada chance. Dia pun khalas, dia pun bunuh, cukupkan 100. Ba'din jumpa orang yang satu orang alim yang lain, maka orang alim tu kata, khalas, kalau kau benar-benar dalam taubat kamu, pergi ke tempat yang baik, berhijrah ke tempat yang baik dan bertaubat kepada Allah, insya-Allah akan diampunkan. Wahakadha, cerita yang masyhur. Maksudnya tak ada dosa yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat kita benar-benar bertaubat kepada Allah, kita benar-benar kesal terhadap dosa yang kita lakukan. Naam. Dan ingatkan kepada para ahli siddiqin. Ahli siddiqin ni orang yang dah sampai darjat yang tinggi, subhanallah. Ahli siddiqin ni ni wali-wali yang top. Dia bukan wali lagi, top. Kita nak dekat dengan orang-orang salih ni pun jenuh kita nak sampai sana. Kita nak sampai ke darjat orang salih ni pun jenuh. Nak sampai ke wali lagi tinggi, nak sampai ke para siddiqin lagi tinggi, subhanallah. Tapi masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan hatta kepada as-siddiqin yang mereka ni dah istiqamah dengan amalan mereka, dah istiqamah dalam meninggalkan dosa, hati mereka
mereka berusaha untuk mendidik hati mereka dan sebagainya, akan tetapi masih lagi diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berbangga dengan amalan, jangan menunjuk-nunjuk dengan amalan, jangan sombong dengan amal ibadah yang kita lakukan. Al-Habib Abdullah bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, beliau menyebutkan dalam kasidahnya, ya Rabbi ma makna amal, wahai Tuhanku, aku tidak mempunyai apa-apa amalan, wa kasbuna kulluh dhalal, segala amal ibadah yang aku lakukan semuanya ada flop, ada kekurangan. Lakin lana fika amal, akan tetapi aku mempunyai harapan kepada engkau, tuhyil izamar ramah, yang mana engkau berkuasa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur berkecai menjadi hidup, menjadi makhluk yang hidup. Jadi dengan amalan kita tu yang hancur berkecai, diharapkan daripada Allah untuk memberikan kehidupan, menerima daripada memberikan kesempurnaan dan menerima daripada amal ibadah kita yang penuh dengan kekurangan. Tapi kalau kita tanya siapa Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, kita baca dalam sirah dia, Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir ni malam tahajudnya 10 juzuk. Dia punya selawat setiap hari 25,000 kali. Dia punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari 25,000 kali. Orang-orang yang macam ni dia kata ma makna amal, aku tak ada amal ibadah ya Rab. Orang-orang macam ni mengatakan, ya Rab, aku tak ada apa-apa amalan, tapi aku ada harapan yang mana engkau terima ataupun engkau menyempurnakan sedikit daripada apa yang aku kedepankan dan menerima daripada perbuatan tersebut. La ilaha illallah. Kita hari ni dah masuk hari ke-12, hari ke-13. Agaknya berapa juzuk yang kita dah baca, agaknya berapa banyak ibadah yang telah kita buat ekstra berbanding bulan-bulan lain. Ini semua kita tanya diri kita, agar supaya kita, walaupun kadang-kadang kita banyak membazir waktu, tapi kita sentiasa tanya diri kita dan kita sentiasa cek agar supaya kita usaha untuk menambah baikkan keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Naam, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya bila aku meletakkan keadilanku dan perhisabanku di atas seseorang, nescaya dia akan binasa. Naam, kalau Allah tanya, kena soal dengan Allah Subhanahu wa taala tu je dah berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, berikanlah aku perhitungan yang ringan. Ya Allah, berikanlah aku perhitungan yang ringan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah itu perhitungan yang ringan? Yakni apabila dipersoalkan satu-satu daripada segala amalan kita yang kita lakukan, itu je dah memakan masa, dan itu pun dah menggerunkan. Hatta Nabi Isa alaihi salam bila dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, Nabi Isa bila disoal, mendengar persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, tak mampu berdiri di hadapan Allah, yakni apa dia panggil, longgar lutut tu sehingga tersungkur, yakni terjatuh di atas lututnya itu kerana mendengar persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan Allah kepada seorang nabi, persoalan Allah kepada seorang rasul, persoalan Allah kepada ulul azmi minar rusul, pun tak mampu. Ni persoalan bukan nak marah, ni hanya tanya, wahai Isa, adakah kamu melakukan ini? Itu pun sampai macam tu sekali. Bayangkan kita, kalau Allah tanya, adakah kamu dalam cara yang baik, itu masih selamat. Tapi kalau Allah soal kenapa kamu, bila tanya kenapa tu, then problem. Tapi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dapat masuk syurga, ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, min ghairi sabiqati azab, tidak diazab, itab, tak kena marah tengking, wala fitnah, tak ada kena ujian dan sebagainya, kerana kita pada hakikatnya tak mampu untuk melalui segala perkara tersebut. Jadi kita minta, walaupun kita tak layak, tapi kita harap
walaupun kita tak layak, tapi kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang berharap dengan Allah tak pernah ditolak permintaan ataupun tidak pernah hampa apabila mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tidak akan lepas bila diadili dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kisah satu orang ahli ibadah yang beribadat selama 500 tahun, bila dekat akhirat Allah kata masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku, dia kata, ya Rab, bagaimana dengan amalanku? Lepas tu Allah kata, kau nak masuk syurga dengan amalan kau? Taib, tamam. Malaikat mulakan perhitungan. Jadi malaikat pun kata, okey, dengan nikmat mata ni ibadat kena banyak ni. Jadi bila diperhitung, tengok ibadat dia selama 500 tahun tidak dapat nak membayar balik nikmat yang Allah telah berikan, nikmat mata tersebut. Bahkan kata para ulama, 1/10 pun tak cukup untuk nak bayar balik 1/10 daripada nikmat Allah tu, ataupun 500 tahun ibadah tu tak cukup untuk nak bayar 1/10 daripada nikmat mata, apatah lagi yang lain-lain. Jadi kalau Allah mengadili kita dengan sifat adilnya Allah, kita tak akan selamat. Jadi memerlukan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wahai Daud, aku telah tentukan sifat rahmat ke atasku, dan aku putuskan akan mengampunkan siapa sahaja memohon pengampunan kepadaku. Akulah yang mengampunkan dosa-dosa semua sekali, yang kecilnya dan yang besarnya, dan itu tidak terkira besar pada aku. Yang ini tak ada dosa yang dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu janganlah sampai kamu melemparkan diri kamu kepada kebinasaan. Dan antara yang disebutkan juga pada bulan Ramadan, celakalah, binasalah orang-orang yang sampai di bulan Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian naik tangga yang pertama Nabi sebut amin, naik tangga kedua Nabi sebut amin, naik tangga ketiga Nabi sebut amin. Kemudian Nabi berikan tausiah, bagi nasihat. Bila Nabi turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami mendapati sesuatu yang berlainan, tak pernah berlaku sebelum ni. Kamu menyebutkan amin setiap kali naik satu anak tangga. Jadi Rasulullah pun berkata, aku telah didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril telah mengatakan kepada aku, celakalah orang-orang yang sampai di bulan Ramadan tapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku mengatakan amin. Yang kedua, naik anak tangga kedua, celakalah orang-orang yang ibu ataupun ayahnya telah sampai ke usia tua, akan tetapi tidak menjadi asbab untuk mereka masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun mengatakan amin. Dan naik tangga yang ketiga, Jibril mengatakan, celakalah orang-orang yang nama kamu disebutkan di hadapan mereka tapi tidak berselawat ke atas kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Dalam satu riwayat lain, Jibril perintahkan kepada Rasulullah ataupun minta daripada Rasulullah untuk berkata amin, dan Nabi berkata amin. Firstly, doa daripada Jibril dah cukup kuat. Secondly, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memastikan bahawa doa itu confirm akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mengkonfirmkan kecelakaan, kebinasaan orang-orang yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Yang pertama tadi, sampai di bulan Ramadan tapi tak mendapat pengampunan. Sebab tu antara doa yang dibacakan di awal bulan Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah, serahkanlah Ramadan kepada aku, yakni sampaikanlah Ramadan kepada aku. Wa sallim na li Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Wa sallim Ramadan minna, dan selamatkanlah Ramadan daripada aku, yakni daripada keburukan-keburukan kita, kekurangan adab yang kita tunjukkan pada bulan Ramadan, sehingga dengan kita tidak menunjukkan adab yang sempurna kepada Ramadan, terkadang menjadi asbab kebinasaan seseorang di bulan Ramadan, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, jadi Nabi mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada orang yang masuk pada bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan mengatakan amin
Nabi yang bersifat rahmah tak nak satu orang pun daripada umatnya untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi mengatakan amin. Maksudnya Nabi tidak akan mendoakan kecelakaan kecuali orang tu dah benar-benar memang tertulis celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi ni antara doa yang ataupun hadis yang macam sangat-sangat menakutkan, kerana doanya datang daripada Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita letakkan diri kita dalam kebinasaan, dan kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dilindungi. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dilindungi. Dan antara doa yang diajarkan untuk kita baca sewaktu setelah menunaikan solat witir adalah yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Aku memohon dengan keridhaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Aku memohon perlindungan dengan keselamatan-Mu dan perlindungan-Mu daripada hukuman-Mu. Dan aku memohon wa a'udzubika minka, dan aku memohon perlindungan daripada ketentuan buruk yang telah ditetapkan, iaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditentukan Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab semua perkara datang daripada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak dapat perlindungan daripada kemurkaan Allah adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang dapat menahan kemurkaan Allah kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa yang dapat beri perlindungan daripada hukuman Allah kecuali dengan perlindungan ataupun keselamatan daripada Allah, jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan selepas salat sunat witir ni sangat besar. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Aku memohon, na'am, la ilaha illallah. Dan jangan juga sampai kamu putus asa dari rahmatku, sebab rahmatku itu meliputi segala sesuatu, dan rahmatku juga mendahului kemurkaanku. Yakni khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah. Rahmat aku mendahului kemurkaanku. Umat-umat yang terdahulu buat salah, khalas, terus kena azab dekat dunia. Kita diberikan waktu, kita diberikan delay ataupun extension. Allah berikan kita time untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana matahari belum terbit daripada barat, selagi mana roh tak sampai ke halqum, kita sentiasa ada peluang untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua perbendaharaan langit dan bumi di tanganku. Segala kekayaan berada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan berada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak segala sesuatu, minta daripada Allah. Nak perlindungan daripada segala sesuatu, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada problem rezeki, ada problem family, ada problem dengan anak-anak, ada wabak, semuanya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Aku tiada mencipta apa pun dari semua yang sudah aku ciptakan bukan kerana sesuatu keperluan yang aku memerlukan kepadanya, akan tetapi aku menciptakan semua itu supaya dikenal dan diketahui kekuasaanku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku, supaya mereka kenal kepada aku. Maka diciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi supaya segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala kenal, tahu akan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana Allah memerlukan kepadanya. Dan supaya diketahui oleh sesiapa yang melihatnya tentang pentadbiranku dan penciptaanku. Melihatnya dengan ibrah. Sebab tu kita diperintahkan untuk mengambil iktibar
daripada apa-apa yang diciptakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tidakkah kamu melihat dengan pandangan iktibar. Allah ciptakan daripada rambut kita sampai daripada hujung rambut sampai hujung kaki supaya kita tengok keagungan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tengok bagaimana telitinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tertib peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan, subhanallah, dalam tubuh badan kita ni hatta rambut ada macam-macam, daripada hujung rambut sampai kaki macam-macam jenis, kulit kita macam-macam jenis, macam-macam tapak kaki punya kulit lain, tapak tangan punya kulit lain dan sebagainya, muka punya kulit lain. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan hikmah dan dengan penuh kebijaksanaan dan penuh ketelitian subhanahu wa ta'ala, untuk kita tahu akan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan macam-macam jenis binatang, hatta nyamuk yang paling kecil tu tak ada siapa yang mampu untuk ciptakan. Dan Allah challenge dalam Al-Quran, kalau kamu mampu untuk nak ciptakan nyamuk ataupun lalat, maka ciptakan. Itu pun yang sekecil-kecil binatang tak boleh. Dan berapa banyak discovery yang mereka dah dapat dan melalui yakni mengkaji binatang-binatang yang kecil, apatah lagi binatang-binatang yang lebih besar daripada itu. Dan supaya diketahui oleh sesiapa yang melihatnya tentang pentadbiranku dan penciptaanku. Subhanallah, hatta kalau kita tengok dalam kehidupan kita daripada kecil sampai besar, cara Allah Subhanahu wa ta'ala tadbir orang yang kita jumpa, orang yang kita kenal, family kita dan sebagainya, bagaimana Allah aturkan sumber rezeki, bagaimana Allah aturkan pekerjaan dan sebagainya. Subhanallah, semuanya dengan tertib yang ajib, yang penuh dengan kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Daud, berikanlah telingamu kepadaku dan aku berkata yang benar. Siapa yang menemuiku dari para hambaku sedang dia benar-benar takutkan siksaku, nescaya aku tidak akan menyiksanya dengan api nerakaku. Kita dah pernah bahaskan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanda seorang yang takut kepada Allah adalah dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang yang takut kepada Allah, dia melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Daud, berikanlah telingamu kepadaku dan aku berkata yang benar. Siapa yang menemuiku daripada hambaku sedang dia malu dari maksiat-maksiat yang dilakukannya, nescaya aku akan melupakan para pencatat tulisannya dari semua dosa-dosa itu. Naam, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa kita, kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukan hanya hapuskan daripada buku catatan, tapi dilupakan juga malaikat-malaikat yang mencatat. Yang mana malaikat mencatat ni, kalau Allah tak iriskan dia punya ni, takkan lupa. Macam zaman sekarang kan, ada CCTV, selagi mana benda tu terrekod, tak ada orang handle dengan dia punya recording, maka akan ada. Tapi bila ada orang delete dia punya certain date, satu perkara yang sedang berlaku, dia delete that time, that date, khalas, maka tak akan jumpa. Dia akan tahu dia ada blank kat situ, tapi tak dapat nak trace. Macam tu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk menghapuskan apa yang diingat oleh para malaikat pencatat, bukan hanya daripada buku catatan, akan tetapi hatta daripada ingatan para malaikat. Jalla Jalaluh. Naam. Dan sifat malu ini salah satu daripada tanda khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali menyebutkan salah satu sifat ataupun salah satu kriteria orang yang mempunyai khusyuk adalah dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu, dia takut, dia harap hadir hatinya bersama Allah. Ni antara sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang perlu ada di dalam khusyuk. Kalau salah satu daripada perkara ini tak ada, maka hilang khusyuk, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi perlu ada sifat malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wahai Daud, berikan, naam, sekiranya seorang hamba dari para hambaku berbuat berbagai dosa sepenuh dunia secara terus menerus,
Kemudian dia menyesal dan segera memohon keampunan kepadaku sekali sahaja, dan aku mengetahui apa yang di dalam hatinya, bahawa dia tidak akan kembali lagi kepada melakukan dosa-dosa itu sama sekali. Nescaya aku hapuskan daripadanya semua dosa-dosa itu lebih cepat daripada terbangnya seekor burung dari kemuncak yang tinggi bila dia menuju ke bumi. Nah, hadis-hadis yang memberikan kita harapan kepada pengampunan dan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di penghujung sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami dari sisimu pahala yang besar, dan tunjukilah kami jalan yang lurus, dan kumpulkanlah kami bersama-sama dengan orang-orang yang engkau berikan kurnia nikmat kepada mereka di antara para nabi, para siddiqin, para syahid dan para salihin, dan mereka yang terbaik dijadikan teman. Itulah suatu kebaikan, itulah suatu kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memadailah Allah yang sudah mengetahui segala-galanya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada awalnya dan akhirnya, pada batinnya dan lahirnya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan batin, dan terhadap segala sesuatu dia amat mengetahui. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dialah maha tinggi, maha agung. Segala puji lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memimpin kami kepada semua ini, dan tiadalah kami akan terpimpin jika tiada dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah datang utusan-utusan Tuhan kami membawa kebenaran, dan Tuhan sahajalah yang lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajar manusia apa yang tiada diketahuinya. Berbanyak-banyak selawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berserta keluarganya dan para sahabatnya. Telah berkata pengarangnya, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan rahasianya dan mencerahkan makamnya, serta memberi manfaat kepada sekalian kaum muslimin dengan petunjuknya. Telah selesai menyusun buku ini pada salah satu bulan tahun 1069 Hijriah, tarikh hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke atas Tuhan punya hijrah ini, iaitu penghulu kami dan junjungan kami dan orang yang memimpin kami kepada Tuhan kami, tiada lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, serta keluarganya seutama selawat dan salam selama ada siang dan malam. Dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Dengan inayah dan perbantuan dari Allah Subhanahu wa taala dapat saya menyelesaikan penterjemahan risalah ini yang berjudul dalam bahasa Arab Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, dari tulisan Sayyidina Imam Ghawthul Anam wad Dairah Al-Qutbi Al-Arif Billahi Ta'ala waddal alaih Afifuddin Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, amin. Dan saya ringkaskan judul terjemahannya dengan petunjuk tarikat ke jalan akhirat, yang saya kira paling sesuai buat diberikan nama kepada buku ini. Naam. Di penghujungnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menutup dengan berdoa, dan moga-moga kita termasuk daripada orang-orang yang didoakan ataupun kita tergolong di dalam doanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan moga-moga apa yang telah kita bahaskan di dalam kitab ini menjadi hujjah kepada kita dan bukan hujjah ke atas kita. Hujjah kepada kita dengan kita diberi taufik untuk mengamalkan, kita berniat untuk beramal dengan sebaik mungkin apa yang terdapat di dalam kitab ini. Dan kitab-kitab seperti ini merupakan kitab yang digalakkan untuk dibaca bukan hanya sekali, bahkan diulang, seperti mana kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, bukan untuk dibaca sekali tapi diulang lagi dan lagi. Dan seperti yang kita dengar daripada kitab orang-orang salih ataupun daripada biografi orang-orang salih, sebahagian daripada mereka membaca Ihya Ulumuddin tu sampai 40 kali. Ihya Ulumuddin, kitab yang panjang tu, dibaca sampai 40 kali. Jadi kitab-kitab yang kecil ni, yakni mungkin sekali duduk boleh habis. Bahkan antara yang digalakkan kepada ibu yang mengandung
adalah untuk membaca risalah Muawanah. Menjadi asbab anak yang berada dalam kandungan itu mendapat rahmat, mendapat ilmu, mendapat keberkatan, mendapat pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ibu-ibu mengandung digalakkan untuk baca kitab Risalatul Muawanah. Antara amalan-amalan yang digalakkan oleh ibu mengandung sewaktu mengandung. La ilaha illallah. Imam Haddad karang kitab ni 1069, kurang lebih 300 tuan 31 70 375 tahun. Dah 375 tahun kitab ni dikarang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih lagi kita mendapat manfaat daripada kitab ini. Dan moga-moga kita sentiasa menjadikan kitab ini sebagai rujukan dan mengamalkan daripada apa yang terdapat di dalam kitab ini. Allahu Ta'ala a'lam. Kita hadiahkan Fatihah kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan kepada pengarang kitab ini Al-Habib Al-Sayyid Ahmad bin Isa bin Sumaid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala dekatkan mereka bersama datuk nenek mereka dan kumpulkan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada kita segala keberkatan mereka. Allah Subhanahu wa taala alirkan kepada kita cahaya-cahaya mereka, rahsia-rahsia mereka, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana berikan kita taufik untuk membaca kitab mereka, moga-moga kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Ala hadhihi kullina salihah jami' akhirati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.